dah belajar apa semua, so kita rasa macam kita betul. So bila kita rasa kita betul, tu lah sebenarnya kita salah. Sebab bila perempuan dah belajar, berapa akan jumpa ini salah, tak kena. Jadi selama hari ni sebelum ni mungkin perempuan mengaji tu macam speed tu macam laju lah, tak lebih kurang. Tapi bila time dah belajar, automatik perempuan akan slow. Sebab apa nak jaga? Sebab benda dah tahu kat sini, rupanya kat sini kena panjang, so kita akan slow. Kat sini kena pendek, tak boleh melantun. Kita akan ubah. Itulah maknanya bila orang dah belajar, dia automatik bacaan dia akan kontrol. Okay, sebab Al-Quran diturunkan bukan dengan cara kias, bukan dengan cara ijtihad. Al-Quran diturunkan dengan secara talaki, musyafahah, dari mulut ke mulut bacaan. Tu Quran diturunkan macam tu. So bila Quran diturunkan secara musyafahah, secara bertalaki, so kita nak dapat ilmu pun kena secara bertalaki dengan musyafahah juga. Kita tak boleh, kalau macam contoh kias, kalau mungkin perempuan mana tak biasa masuk kias, tapi saya rasa perempuan lain semua dah faham nak masuk kias dengan ijtihad. Kias tu maksudnya kalau dalam dari segi hukum fiqah boleh guna kias. Macam contoh Quran mengharamkan arak. Mengharamkan arak, so kiasnya macam sekarang isu dadah. Isu dadah tu dikiaskan dengan isu arak dalam Al-Quran. Itu kias, maksudnya dibandingkan lebih kurang, so agaknya dia boleh memabukkan. So automatik dadah pun dianggap seolah memabukkan, dia boleh dikenakan hukuman gantung ke apa semua tu. Sebab apa? Dikiaskan dengan pengharaman arak. Itu masuk kias. Begitu juga dengan ijtihad. Ijtihad tu bila ulama bersepakat kata, putusan ni jadi macam ni. Putusan ni contoh sekarang ni kita kena solat secara jarak. SOP semua tu kena penjarakan 1 meter semua. Itu adalah ijtihad para ulama. Dia orang bermesyuarat, semua ulama satu dunia bersepakat kata okey, untuk sepanjang ada wabak ni, so kita kena solat secara jarak. Sedangkan sebenarnya kita mungkin kalau ikut sunnah memanglah kena rapat kan, tapi sebab ada wabak, so kita jarak. Itulah maksudnya ijtihad. Tapi Al-Quran tak boleh ada kias, tak boleh ada ijtihad. Dia memang 100% cara bertalaki. Sebab tu hukum-hukum yang tajuk yang kita belajar ni semua dah komplit, dah ditulis, dah 100% ditulis, dah takkan ubah lagi dah. Ulama ni hanya menakalkan balik, hanya menyampaikan balik apa yang dah tertulis. Sebab tak ada ulama tiba zaman sekarang tiba dia tambah pula ada bab lain, tambahan, memang tak ada, takkan wujud. Dan kalau wujud pun memang orang tu akan kita boleh pertikaikan. Sebab apa? Sama adakah dia sama tak dengan cara bertalaki. Sebab apa? Bila kita belajar sekarang ni, sebab tu saya kata bab ni sangat penting. Tapi apabila perempuan sendiri anggap rasa benda tak penting, masuk kelas tengok sekarang dah pukul 8 lebih, baru 182. Mana lagi orang lain? Sebab kalau perempuan rasa benda tu penting, awal-awal lagi perempuan ada. Itu atas diri sendiri lah. Sebab tu saya kata, bengkel ni macam tempat training. Perempuan training, belajar macam mana nak bunyi ke apa semua. Nanti bila perempuan keluar, contohnya keluar tu bukanlah bila-bila tu. Maksudnya bila perempuan bertilawah sendiri, baca Quran sendiri, bila perempuan nak bertadarus, misalnya Ramadan ni nak start ada yang masuk tadarus tu, mana perempuan yang bertalaki, semua tu melibatkan Quran yang dilafazkan. Kita kena sebut. So bila sebut dia kena ikutlah dia punya peraturan. Macam kita tengoklah macam orang yang masuk polis, tentera, bomba, segala semua frontliner tu. Ingat dia orang tu masuk takkan dia tiba-tiba daftar hari ni nak kemasukan kekosongan jawatan apa semua. Masuk tiba besok tu boleh terus bertugas ke? Tak boleh, dia mesti kena training. Berapa tahun nak jadi askar, dia tentera training tu. Dah betul mahir dan dia tahulah semua apa kaedah-kaedah penyelamat apa semua. Barulah ada ujian, dia lulus, dah endorse betul. Okey, awak dah layaklah untuk jadi penyelamat ke apa, baru dah boleh bertugas. Sama juga macam bengkel. Kaedah dia macam tu lah. Maknanya kita kat bengkel ni, kita bagi kelas lah untuk training. Cara nak sebut macam ni, apa semua, mahraj semua tu. Bila perempuan dah praktik mahir, so bila perempuan bertalaki, bila perempuan bertadarus, bila perempuan baca Quran sendiri pun, so dia punya kena ikut prosedur tu dah sama je lah. Tak adalah perempuan tiba-tiba bila time kelas, ya mengikut. Tapi lepas tu dah habis kelas, latihan tak pernah sebut, tiba-tiba terus lusa dah bertadarus. Itu main hentam aja baca. Tapi perempuan tak ikutlah peraturan. Quran ni lah yang perempuan kena ikut betul-betul aturan. Kalau sedang kita belajar matematik pun, kalau salah point ke apa semua pun, account ke apa salah pun, mesti jawapan dia salah. Ia tambah-tambah pula Quran. Allah nak kita baca macam tu, kena dengung, kita kena dengung. Apa hak kita pula dan Allah suruh kita dengung, kita macam buat suka hati je. Tak nak dengung lah, baca hentam-hentam je. Sebab tu bila perempuan bertalaki, terutama yang bertalaki, sebab saya boleh one-to-one dengan perempuan, yang bertalaki tu saya boleh tahu sikap orang tu macam mana. Orang tu pemalas ke, orang tu memang disiplin ke, orang tu macam cincai ke, kita boleh tahu. Sebab cara dia baca tu kita tahu. So orang yang berdisiplin dalam hidup dia,
Kita boleh tengok pada baca Quran lah. Kalau baca Quran dia disiplin, memang dia jaga sebiji-sebiji, memang hidup dia pun macam tu. Dia nak pergi mana pun dia ada time, dia apa nak buat, dia ada time. Dia tak ada main kejap sini, kejap macam tu. Tiba-tiba dia dah buat apa jadual pagi ni, tiba cancel lah. Itu macam dia agak kelang kabut. Sebab apa? Kita tengok dia cara baca pun tahu. Orang tu baca malas ke, suara meleweh pun, kita boleh tahu. Macam mana dia bagi dengan Quran 100% ke, dia bagi macam takat sekadar baca dah lah, asalkan daripada banding dengan orang yang tak baca tu. Kita suka perangai macam tu. Kita banding dengan orang yang tak buat atau orang jenis orang tak reti, itu kita rasa kita bagus lah. Kita tengok jiran tu tak pernah pun pergi apa, tak pernah pun, kita mungkin kita tahulah jiran kita memang tak pandai ngaji ke apa, so kita duk compare dengan dia je lah. Padahal kita ada orang lagi yang hebat daripada kita pun. So kita akan jadi macam, kalau perempuan banding dengan orang yang lebih hebat, perempuan kata perempuan level mana je. Sedangkan seorang ni duk rasa macam best. Oh, terror lah. Masuk tadarus sana, masuk tadarus sini, ngaji sana, ngaji sini, apa semua masuk. Tapi level mana betul ke tak? Kalau kita jenis bacaan kita disemak dan di endorse yang betul. Okey, awak baca okey untuk ayat ni, okey betul. So next time kalau ada kesalahan ni, kena ubah lah. Maksudnya lepas tu bila bacaan yang kali seterusnya, part yang dia salah tu dia dah ambil perhatian, dia takkan buat lagi lah. Itu menunjukkan orang yang betul-betul dia jaga Quran dia akan take note. Okey, hari ni aku ditegur sebab dengung tak cukup. So lepas ni bila nak ngaji yang untuk seterusnya, make sure dengung tak cukup tu kena cukup kan lah. So bila orang yang mendengar, guru yang mendengar, dia tahu oh orang ni apa, ambil perhatian lah apa yang dah ditegur tu. Kalau tak, dia akan benda yang sama lah. Kita dah cakap minggu ni dengung tak cukup, so minggu depan dia akan buat sama benda tak cukup, sampai bila kita nak, perempuan sendiri pun nak dia kena tegur. Sebab tu perempuan sendiri pun mesti tak suka kena tegur. Tapi sebab kita dah dewasa, kita akan cepat sensitif lah tegur, lepas tu tak nak ngaji. Itulah kita punya perangai. Saya cakap awal-awal tenterang ni. Siapa pun guru Quran anda, kalau perempuan dah ditegur, kini kena repair, tolong repair, sebab dia tegur tu sebab nak perempuan baca yang betul lah. Supaya janganlah baca yang salah. Sebab itulah adanya talaki. Kalau tak ada Rasulullah tu nak bertalaki dengan Jibril. Sebab itu kita buat ni sunnah apa yang Rasulullah Allah nak kita buat. So macam untuk topik saya kata panduan khusus ni, sebab memang benda tu penting. Sebab apa? Semua kesalahan yang kita buat, supaya kita jangan kita kena elak. Sebab tu nota yang saya buat ni, bukan kalau banyakkan nota tu biasalah. Kita kena, okey dah sampai bab ni, awak kena dengar 2 rakaat. Itu benda yang memang kita kena buat lah, itu dia punya teks. Tapi realitinya kita selalu buat salah pada benda tu. So sebab tu nota saya kali ni, kita buat benda yang kesalahan-kesalahan tu supaya elak jangan buat. Supaya bila nampak kalau perempuan sendiri ada pernah buat sebut je ni, lepas tu jangan buat lagi dah. Maksudnya kita dah tahu kesalahan, terus stop. Jangan masih nak buat ulang yang sama, itu menunjukkan perempuan tak ambil perhatian. Sedangkan orang nak membantu supaya perempuan baca dengan yang betul. Sebab apa, bila kita tak ditegur, kita rasa macam kita okey lah, perfect lah semua tu. Sedangkan kalau saya sendiri masa saya belajar, sekarang pun saya masih belajar lagi. Dia lah guru main jenis orang garang. Jadi dia tak kerti cakap bahasa Melayu. Kena berdehem sikit pun kita dah menggelabah dah. Kalau perempuan sendiri cakap anak tak lelaki lah apa, suara macam berdebar lah apa, itu memang standard. Sebab kita nak baca tu benda yang betul, Al-Quran. Bukannya kita baca buku novel, cikgu suruh buat summarize, bukan. Sebab dia Quran tu lah kita jadi rasa macam tu. Kalau kita rasa tak ada apa-apa tu menunjukkan kita bila rasa macam kita okey, maknanya kita tu yang banyak kita buat salah. Rasa selesa tu lah sebenarnya kesalahan. Sebab tu sekarang ni kita lebih fokus. Sebab apa kita dah kata 70% bacaan Quran adalah makhraj dengan sifat huruf. Sebab tu macam minggu lepas saya dah semak yang mana yang bertalking saya tu lah. Masih ada lagi yang tak boleh nak sebut benda tu dengan betul. Ada yang dah boleh repair, maknanya dia ambil perhatian. Ada yang masih macam tu juga. Dia dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dia baca sama je. Sama dia dah lepas dengar ke, belum dengar ke, dia macam itu juga level dia. Maknanya dia tak nak naikkan diri dia sendiri. Naikkan level bacaan dia. Kita mesti sampai mati pun, kita punya level bacaan tu kena upgrade. Tak, perempuan jangan rasa macam, sebab masuk bengkel, bulan esok tahun depan tak masuk, tu kita dah stop. No. Perempuan belajarlah mana pun, perempuan ni kualiti bacaan tu kena upgrade. Kena upgrade bacaan tu. Tak boleh level macam tu je. Nak tahu perempuan upgrade tak upgrade, bila perempuan ada kesalahan, terus tukar dan perempuan guna terus yang baru. Itu baru maknanya orang tu dapat ilmu yang berkat, maknanya dia sikit terus dia dapat tukar. Itu bezanya. Kalau perempuan nak tahu perempuan dapat ilmu yang berkat ke tak, bila perempuan dah ditegur satu kesalahan, perempuan terus upgrade, dah ada buat perubahan, itu ilmu yang berkat. Sebab apa? Sikit tapi perempuan terus dapat. Berbanding perempuan dapat banyak belajar sana sini, satu benda perempuan tak dapat. Sebab apa? Bila nak lafaz semua tak boleh pun. Kenapa salah? Sebab tu saya kata ada yang bertalaki dengan saya, belajar dengan guru yang lebih tinggi, lebih hebat-hebat.
Tapi kenapa, saya nak bertanya, kenapa bacaan anda level bawah? Level yang macam, saya pun boleh ajar macam tu. Tapi kenapa? Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Jenis selalunya sebab tak praktis lah. Dan satu memanglah kita boleh tengok 10 guru serentak online ke apa benda. Tapi diri kita tu sendiri dah keluar tak huruf tu? Keluar tak huruf ha? Keluar tak huruf ain? Semua tu? Keluar ke tak? Itu persoalan dia. Guru boleh ada banyak guru. Tambah sekali memanglah online memang banyak style. Kita tu sendiri tu. Keluar tak huruf tu? Macam-macam kaedah belajar lah. Apa macam-macam guru tunjuk cara tips dan sebagainya. Tapi kita duduk level macam tu je lah. Kalau dah duduk sebut Qul huwallahu ahad, sambil bila ahad. Dah beritahu lah hu ahad. Ha depan hu. Tapi macam So kita yang mengajar benda yang kita dah tahu ada orang ni salah yang sama tapi dia duduk baca yang macam tu juga, tu menunjukkan dia memang tak ada minat langsung nak upgrade diri dia dan dia masih nak level macam tu je lah. Dan bila dah keadaan macam tu, kalau dah berpuluh kali ditegur tapi masih duduk macam tu juga, saya berserah pada Allah supaya Allah bagi petunjuk dan hidayah, dia boleh berubah. Sebab kita ni buat benda ni semua Allah yang bagi. Kita ni usaha saja. Buat kelas, buat apa semua ni usaha saja. Yang nak bagi tu Allah yang nak bagi. Dan pun pastilah kena minta. Kalau kita minta pun tak nak, lepas tu expect macam tiba-tiba macam boleh pandai, mana boleh. Ini Quran. Saya dah kata dia ada prosedur, dia ada undang-undang peraturan dia. Sebab dia adalah, dia turun secara talaki. Dia bukan kias, dia bukan ijtihad. So dia mesti sebiji-sebiji. Kalau ada bunyi dekat situ itulah kat kita baca macam tu. Tak boleh ikut suka je. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab ini kita tak nak belajar lah. Kalau belajar pun ini sekadar tengok melangut, lepas tu dah. Lepas tu besok tunggu minggu depan pula. Jadi macam tu, jadi macam tu. Ini kehidupan kita macam tak nak upgrade. Kalau kita 100% bagi sayang kita dengan Quran, dah tahu dah kita nak jadikan dia sahabat apa semua, sahabat akhirat apa semua, takkanlah kualiti nak jadikan best friend macam tu. Mestilah kita kena jaga dia betul-betul. Kita kena faham dia. Quran ni kita kena faham dia. Kita kena betul-betul sayang dia. Kita punya best friend. Dia je akan teman kita esok. Orang lain semua tak ada dah. Tapi kita dengan best friend pun lebih kurang aja. Macam mana? Kita pun tak kenal best friend kita. Kalau kita best friend yang hidup betul-betul manusia ni pun, kita kenal rumah dekat mana, dia suka makan apa, kita bagi dia hadiah, birthday dia bila. Tapi dengan Quran nak jadikan best friend yang memang kekal abadi, tapi kita tak tahu pun dia ni kena baca panjang ke, dia ni kena baca pendek ke. Kita pun tak tahu pun. Kita pun suka hati lah. Baca je, tapi kalau aspek tu nak level tinggi. Diri tu nak level tinggi, tapi baca tu cincai. Saya memang tak puas hati orang yang baca Quran tu dia ni lewe-lewe. Baca punya suara malas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Masa nak tampar dia muka. Saya memang tak boleh kalau orang tak ada respect dengan Quran. Kalau tak nak belajar, terus tak payah masuk kelas, tak payah. Jangan tunjuk muka, jangan tunjuk nama, tak payah. Sebab kita tak perlu prihatin pada orang macam tu. Sebab bila perempuan dah ada dalam mikir, saya rasa prihatin. Setiap seorang tu tengok. Sebab itulah Kak Chun, dia ambil attendance nak tengok orang ni hadir ke tak. Sebab saya yang suruh Kak Chun buat macam tu. Nak tengok orang ni dia memang disiplin nak belajar ke tak, ada minat ke tak. Dia daftar-daftar, lepas tu orang hantar mesej pun tak nak reply apa semua, dia senyap macam tu je. Satu hal pula Kak Chun nak kena tanya, macam minta sedekah pula, nak tolong tu banyak kali tanya. At least kalau dah tak nak, respon cakap minta maaf saya tak nak join. Dah, terus kita potong nama, dah habis. Kita pun pening kepala nak mikir pasal orang tu. Sebab perempuan mungkin ada rezeki belajar kat tempat lain. Nak belajar buat cara nak belajar. Sebab saya dah kata bengkel memang tempat untuk nak belajar secara formal. Bukannya masuk keluar ikut suka. Lepas tu bila nak periksa baru cakap saya tak tahulah, nota tak tahulah kat mana. Itu asyik minta banyak kali. Kalau betul-betul pun nak belajar, sekali kita bagi terus dah simpan dah. Dah tak perlu nak cakap apa dah. Perempuan dah tahu dah benda tu nak buat. Itu kalau orang betul-betul nak belajar lah. Dan kita nampak peningkatan masa dia dari talaki setiap hari-hari, nampak peningkatan. Maksudnya ada keberkatan kat situ. Sebab tu saya kata memang setiap pagi, kalau saya tak beritahu macam ni, perempuan akan macam tu je lah sama-sama. Saya nak perempuan tu upgrade. Janganlah macam ni dah masuk Ramadan yang baru. Yang kalau panjang umur Allah bagi kita jumpa Ramadan ni, lagi sehari pun kita tahu kita hidup ke tak. Tapi maksudnya kalau ada rezeki jumpa dengan Ramadan, bacalah dengan betul-betul. Jangan sibuk kalut nak khatam Quran kono-kono 30 juzuk tapi baca cincai. Jangan nak sibuk-sibuk sangat bagi macam tu. Baca pendek-pendek tapi sebiji keluar, itu nama dia fasih. Minggu lepas dah beritahu dah apa maksud fasih baca Quran tu. Sebut huruf hijaiyah dia tu, makhraj dia, sifat dia sebiji keluar. Lepas tu kalau ada baris a, i, u pun sebiji bunyi. Sebila orang mendengar, oh dia sebut ha, dia sebut qaf.
Dia huruf sin. Ini orang sebut sin jadi sod, tha jadi sin. Kan dia kelang kabut. Maknanya kita sendiri tak faham yang sebenarnya huruf tu keluar kat mana. Dan siapa yang bagi alasan saya tak tahu kat mana, macam mana perempuan nak baca Quran kalau tak tahu. Dia memang first kali memang kena tahu makhraj tu kat mana. Itu memang nombor satu. Macam kita lah baca ABC, mesti kita tahu ABC. Kalau kita tak tahu lepas A to B ke B to C, macam mana kita nak kita nak susun ayat ke apa, kalau kita sendiri pun huru-hara tak tahu B tu apa, C tu apa bentuk macam mana. Sampai dengan huruf hijaiyah, cuma huruf hijaiyah lagilah dia perfect. Sebab dia bukan macam ABC yang perlu ini dengan sifat lagi, ada keluar angin lah, dia melantun lah, semua segala benda tu ada pada sebiji huruf. Yang paling kurang pun ada 5 sifat dekat dia. Tapi kita baca mungkin 2 sifat je, 3 sifat je, lain tu semua tak tahu mana hilang. Atau bagi alasan saya tak boleh lah lidah saya keras, lidah saya keras. Duk ulang cakap yang sama, itulah perempuannya doa. Sebab itulah perempuan tak boleh upgrade, sebab perempuan sendiri yang berdoa. So hari ni, pagi-pagi ni, perempuan tak payah buka sound, mute, memang mute je, kamera tu on. Sebab apa saya nak pagi ni perempuan nak kita nak sebut huruf hijaiyah tu bukan nak sebut untuk saya dengar. Tu perempuan make sure letak lidah tu kat mana. Sebab kita kan dah mula-mula lagi hajar. Ha tu level bawah, hamzah tu level mana, atas sikit apa. So benda tu macam nak perempuan rasa pagi ni. Kalau kita sebut ha, rasa tak dekat situ. Sebut a, rasa tak situ. Kalau rasa pergi tempat lain, salah tu benda tu. Sebab tempat parking mesti sama, dia tak boleh pergi sana sini. Lidah yang salah parking, salah lah dia keluar. Okay, sekarang ni kita nak praktis. Sebab kita dah bagi gambar rajah yang paling cantik di dunia, paling simple pun, ikut je. Lidah tu belakang gigi bawah, letak situ siap-siap. Maknanya cara nak buat huruf hijaiyah tu, mampu nak make sure betul lah dia keluar bunyi tu. Kita akan ikut satu-satu. Siapa ni? Mute suara mute Gambar saja, kamera on. Start video lah. Siapa tak buka lagi kamera? Buka kamera dulu. Kita tak nak suara, nak kamera gambar je. Nak tengok perempuan buka mulut, perempuan ada muncung ke, perempuan ada menganga ke, itu saja. Nak tengok reaksi. Mana? Macam mana nak buka kamera? On kamera. Suara tak payah. Perempuan just dengar dan cuba letak lidah tu kat mana. Sebab kita nak dapatkan nanti bila perempuan baca Quran, kat situlah bunyi dia. Sebab dia tak adalah perempuan dah confused. Ha, dah tak tahu. So, tozo tu pun dah kelang kabut. Buka kamera. Kalau tak pakai tudung. Nanti kalau tiba-tiba ada orang mana pula lalu tak nampak aurat ke apa pula. Ramai lagi tak buka kamera ni. Buka cepat. Buka video kan? Tapi suara tak. Suara tak payah. Suara tak payah. Buka, video buka. Ramai lagi tak on ni video. Buka video. Sebab kalau dekat kelas fizikal memanglah ramai-ramai macam tu. Sebab apa perempuan pun manalah buka. Kalau buka mulut pun kita kadang tak perasan. Buat perempuan ramai-ramai. Tapi ni sebab apa? Sebab tu dah ada rezeki ni, keperluan dah ada peluang. Dia ni Zoom-nya boleh tengok seorang-seorang ni. Bukan nak suruh baca seorang. Bukan nak suruh, tak ada nak tengok mulut perempuan tu je. Ada buat tak? Kadang kita suruh buat tapi tak buat, melangut aja macam tu, tidur ke apa ke. Tak nak lah macam tu. Sebab kita dalam kelas lah. Sebab bila kita Quran, dia ada keberkatan dia. Bukan kita sekarang ni tengah tengok cerita apa-apa movie pun. Kita nak baca Quran ni. Okay? So pagi ni kita akan sebelum pergi ke nota tu tak apa. Makhraj ni dulu. Sebab apa? Bila kita tengok masalah-masalah semua tak tahu keluar huruf kat mana, tak pastilah apa. Sekarang pagi ni perempuan sendiri letak lidah tu kat mana, lepas tu cuba bunyikan. Adakah sebelum ni betul kita sebut tu memang betul tak pakai lidah ke, tak betul ke? Kalau betul tu alhamdulillah maintain. Kalau selama ni lah punya kat situ ke, so kena repair. So bila kita dah sebut hari ni, start pada hari ni kalau benda tu salah ke tak menepati ke apa, start pada hari ni terus tukar. Jangan duk balik macam sebelum-sebelum so tak ada perubahan. Okey, makhraj huruf kita dah tahu ada 5 tempat keluar. Maknanya bila saya sebut perempuan dah boleh bayangkan semua tu.
Sebab dia ni dah minggu ke berapa tak tahu lagi makhraj dekat mana. Makhrajnya ada 5, perempuan kena follow, dengar dan bayangkan benda tu. Okey. 5 tempat keluar. Al-Jauf. Okey, rongga udara yang tak ada sekatan. Huruf yang keluar alif, waw, ya. Okey, perempuan follow je. Jangan sibuk tengok nota aku, tak payah. Ini perempuan yang minda sendiri. Cuba fokus. Tengok. Adakah saya cakap ni betul dan apa yang perempuan tahu tu sama tak? Kalau betul semua sama, maknanya perempuan dah faham ke tu. Kalau masih bila saya sebut ha, perempuan cerita kat bawah, tapi perempuan langsung cakap tekak kat atas ni. Maknanya dah confused. Okay, so cuba follow sebiji-sebiji. Saya akan buat secara perlahan je. Tapi perempuan kena buat lah. Okay. Al-Jauf, dia ada 5. Yang pertama Al-Jauf, rongga kerungkung ni. Yang ada keluar huruf alif, waw, ya. Okay. Bila saya tengok, perempuan mesti dah fikir, oh, betul alif, waw, ya. Perempuan nak sebut tak apa dah sebab saya tak dengar pun. Sebab tu saya nak tengok kamera tu, nak tengok perempuan dia ikut ke tak. Suara memang tak nak dengar. Nak tengok reaksi tu. Okay. So yang kedua, Al-Haq. Al-Haq ni lewat sini je. Dari lekuk sini, lekuk ni, nak tekak. Pendek je. Walaupun dia pendek, tapi ada 6 huruf kat situ. Perempuan mesti dah tahu. Level bawah sekali huruf ha, kita panggil ha simpul tu, ha tu. Dan kawan sebelah dia huruf hamzah. Tempat keluar sama tapi sifat dia lain-lain. Okay, level bawah kan dia ada 1, 2, 3. 3 level. So level yang bawah sekali huruf ha simpul dengan hamzah. Atas sikit adalah huruf ha pedas, kita panggil ha pedas tu. Yang tak ada titik atas dia macam bentuk J, macam bentuk kha kan. Tapi dia tak ada titik. Tu ha pedas, kita panggil ha pedas lah. Sebab kita biasa kalau pedas angin keluar macam tu. Itu memang dalam teks memang tak wujud. Itu just kita nak pemahaman saja. Dan sama level dengan dia huruf ain. Ain kat situ. So level 2 ha dengan ain. So bila perempuan nak sebut walaupun dia sebiji tetap kena bunyi dia sama ha ain. Jangan bila nak baca makhraj perempuan ikut betul. Tapi nak sebut yang biasa-biasa ni nama dia ha ain. So salah lah. Sembilan macam mana nak lekat kalau dah kejap buat kejap tak buat. Dia mesti sama macam tu juga. Okay. So atas pada dia level yang ketiga dekat nak tekak tu huruf kha. Nak sebut kha tu kena ada bunyi tu. Kha dengan ghain. Dia memang agak bunyi keras ketat sini. Sebab dekat level nak tekak dah. So kalau perempuan sebut ha memang salah. Sebab dia bukan ha, dia kha. Kalau selama hari ni tak keluar kat level situ, maknanya salah lah tu. Sebab huruf ijaiyah dia tak boleh salah parking. Salah parking akan salah keluar bunyi. Sebab tu makhraj huruf ni kita kena belajar dari awal sebab seluruh Al-Quran tu huruf ijaiyah. Kalau perempuan sebut ha tu jadi kha ke ha tu jadi ha, seluruh Al-Quran pada surah Al-Fatihah sampai ke An-Nas, perempuan akan sebut ha yang salah. Dan huruf yang salah akan menghasilkan makna yang lain. Akan salah. Sebab tu bila kita tak faham, terutama kita ni tak faham bahasa Arab, ini lagi penting kita kena jaga sebiji. Supaya kita tak nak berlaku kesalahan tu lah. Itu lagi selamat. Sebab kalau kita tak faham Quran, tak faham bahasa Arab, tak ada masalah. Sebab Quran diturunkan untuk semua orang. Dia tak kata untuk orang yang fasih bahasa Arab dia boleh baca Quran, tak ada. Sebab tu nama dia mukjizat. Orang yang tak gerti bahasa Arab sebiji pun tetap boleh baca Quran. Yang penting makhraj betul lah. Sebab tu kena asas pembelajaran Quran mesti makhraj tu dulu. Tak logik perempuan tak tahu mana dia keluar, tiba-tiba nak baca Quran. Memang tak boleh. Ini step yang pertama. Mesti tahu kat mana. Okay. Lepas Al-Haq, kita akan pergi pada kawasan Al-Lisan. Lidah ni paling banyak ahli huruf keluar. Dia ada ke belakang, ke tengah, ke hujung, ke tepi, semua ada. So ini paling banyak. So kita akan ikut satu-satu. Dan perempuan mesti bayangkan. Paling dekat dengan anak tekak, pangkal lidah dalam. Area anak tekak tu dah huruf qaf. So bila huruf qaf bunyi dia pun qaf. Dekat situ. Jangan sebut kaf. Kaf itu huruf kaf. Depan dia je. Tempat dia dah terlalu sikit sangat. Qaf, depan sikit huruf kaf. Beza tu. Satu qaf begitu tebal macam bulat punya qa ni tu. Satu yang kaf tu depan sikit tapi dia nipis. Ka, ak. Beza kat situ. So perempuan pemikiran sekarang mesti dah dekat situ dah sekarang ni. Sekarang ni kita ada pada huruf kaf. Area pangkal lidah ke depan sikit. Okay, kalau ke dalam tadi dekat anak tekak tu dah huruf qaf. Kalau bawah dia dah pergi ke kha dengan ghain. Sebab tu orang bila baca Quran dia salah, dia mesti tertukar di antara bunyi qaf, kha dengan ghain. Sebab dia dah area situ je. Takkan injak depan belakang berapa sentimeter je. Macam tu. Bukan tak ada sentimeter, berapa milimeter pendek je. So, okay, sekarang dia dah qaf dengan kaf. Pemikiran perempuan mesti dekat situ dah. Bayangkan perempuan dekat area lidah tu dah. Sekarang kita nak pergi ke tengah.
tengah lidah tu huruf shin, huruf jim dengan huruf ya. 3 tu kat situ dah area tengah. Sebab nanti bila nak sebut huruf-huruf ni, dia mesti keluar di situ lah. Sama dia huruf dia sukun ke, huruf dia baris ke, ada sabdu ke, dia memang datang dari situ. Sebab itu tempat parking dia. Jangan pergi tempat lain. Okay, so kita pergi hujung lidah, betul-betul hujung tip hujung lidah tu ada huruf nun. Kat situ ada huruf nun, corner sikit, huruf lam dengan huruf ra. Ini pun pasti dah ada dan boleh bayangkan dah. Nun, lam dengan ra. Nun betul-betul hujung, straight tu hujung, corner, lam dengan ra. Okey, sepanjang tepi kiri atau kanan adalah huruf dot. Huruf dot ni huruf yang paling susah nak sebut sebab dalam bahasa lain tak wujud huruf dot. Quran saja ada. Bahasa Arab pun tak ada huruf dot. Dot dia betul-betul. Dot ni bahasa Al-Quran. Huruf Al-Quran satu dia. Ada Quran saja ada huruf dot. Sebab tu benda ni pun tak boleh tiba-tiba pandai, macam boleh pandai je sebut. Dia kena memang kena orang yang pandai sebut sebab dah training lah. Sebab dia memang huruf paling susah. Dan kita nak dapat tepat sendiri Rasulullah yang paling tepat. Tapi kita kena usaha bagi seboleh je lah. Jangan sampai bunyi dia langsung lain. Huruf dot tapi bunyi macam huruf dal, macam huruf to. Jauh sangat bunyi tu. Okay, sebab tu kita huruf dot. Dah ada idea dah buat bentuk macam shot tu tapi ada titik tu, area sepanjang ni. Kat situ. Okey. Itu huruf dot. Lepas tu lidah ni pula, itu lidah kita macam duduk mendatar lah, kita bayangkan okey yang jenis straight biasa. So lidah tu hujung dia ni nak pergi letak kat belakang gigi kapak. Gigi kapak memanglah belah atas kan. Mana gigi kapak belah bawah. So kita boleh bayangkan okey lidah sangat belakang gigi kapak, belah belakang atas ni parking situ. Sekarang lidah seorang perempuan letak kat situ. Letak situ sekarang lidah perempuan tu, letak ke belakang gigi kapak atas tu. Situ adalah huruf po, to, ta, dal. To, ta, dal. Bukan kena langit bukan langit. Di antara gigi dengan gusi tu, kat situ. Perempuan boleh rasa bunyi gigi gusi. So lidah hujung lidah pak kat situ. So apa yang keluar huruf to, kalau kita nak keluarkan mahraj mesti kena bunyi lah. Apa. Kat situ bunyi. Apa. Kalau ta, at. Kalau huruf apa ni dal, ada. Kesilapan kita bila kita kena ke langit itu jadi ada. Kalau dal ada. Kalau tak at jadi macam sangkut lebih. Lepas tu kalau ta pun apa macam terlampau besar, sedangkan dia tak ada, dia bunyi keras, sebab dia dah ke langit, dia pergi ke langit terus. Sedangkan dekat situ je, dekat area gusi dengan gigi, situ saja. So perempuan sana letak lidah dekat situ, area belakang gusi gigi tu. Cuba sebut at. Jangan ats. Kalau mana yang sebut ats lebih tu, ada problem kat situ. Sebab dia adalah at. Dia sebab untuk huruf ta, dia ada 2 tempo. Bapak kena settlekan 2 tempo tu dapatkan bunyi ta yang betul. At. Dia akan maknanya tempo tu bila kita bunyi tu dah stop tapi angin tu terlepas sikit. Sikit saja. Jangan ats. Banyak kita dengar orang sebut ats, salah. Sekarang ni bila benda salah memang salah. Saya tak nak salah tapi lebih kurang tak boleh sebab kita dah beritahu tadi Quran adalah bukan kias, bukan ijtihad yang kita rasa macam boleh lah lebih kurang, tak boleh. Dia dah memang bunyi macam tu, so sebiji bunyi macam tu. So macam tak at. Bunyi stop, nafas terlepas sikit. At. Kalau ats, tu dah terlebih sangat. Sebenarnya dia tak stop. Itu huruf ta. Kalau punya to, apa? Naikkan pangkal lidah. Kalau kita tak naik pangkal lidah tempat qaf dengan kaf di tempat area situ, kalau tak naik dia akan jadi huruf ta. At ataupun ad. Dia apa lidah yang mendatar. Sekarang untuk to dia tebal. Dia ada sifat itibak. Dia jenis istiqlab dah lah tebal, menggelembung apa semua. So kita kena buat macam tu lah. Apa. Cuba membuat apa. Beza dengan ta, at. Kalau dal, ada. Huruf dal ni pun ramai orang salah sebab apa dia akan sebut dal yang macam huruf D. Sebab tu kita dah kata awal, huruf hijaiyah takkan sama dengan huruf-huruf ABC alfabet tu. ABC takkan sama. Kita boleh dapat idea saja untuk proses pembelajaran tapi dia sebutan memang takkan sama. Sebab tu makhrajnya betul. Huruf dal letak belakang gigi tempat yang sama tadi, cuba sebut ad. Dia sangat lembut. Kalau perempuan sebut D macam dal kan, macam D tu, ada. Itu punya lidah dah pergi ke langit dah tu. Cuba bezakan. Cara ni buat lidah pergi ke langit untuk sebut dal, cuba sebut ada. Buat yang ke langit, ada. Bezakan dengan yang duduk kat area betul tempat parking tadi, belakang gigi kapak situ dia, ada. Beza tak kelembutan tu. Kalau di langit keras, kalau di bawah lembut. Yang lembut tu lah Al-Quran.
sebutan huruf hijaiyah Al-Quran. Sebab Al-Quran dia tak ada huruf yang paling keras, memang tak ada. Tak wujud. Walaupun dia sifat tebal, itibak apa semua, tapi dia tetap boleh lembut. Dia tak ada dia macam auto. Aduh. Itu memang out lah. Kita dengar pun takkanlah Quran bunyi macam tu, teruk sangat tu. Itu bukan itu kita lah, kesalahan kita. Tapi benda ni semua kena praktis. Kalau takat belajar 1 hari 2 hari mana boleh. Dia training tu setiap hari, lepas tu boleh perform baca Quran hari tu. Repair lah terus, repair. Lama ni dia akan lembut. Kalau kita dia baca hari ni je, lepas tu ataupun contoh perempuan bertadarus untuk sebulan tu je, lepas tu dah tak ngaji dah. So dia akan balik ke asal balik. Dia akan balik ke bunyi keras balik sebab dia tak maintain. Sebab Quran dia kena maintain sampai bila-bila. Tinggal 1 hari 2 hari pun dia akan jadi lain. Walaupun orang tu hafaz Quran ke apa pun, dia akan jadi lain. Kalau kita tak ikut dia pelan-pelan. Macam tu. So sekarang ni tu lidah belatan. Sampai lidah ni pak ke bawah pula. Bawah. Huruf apa yang keluar kat bawah tu? Sin. Huruf Zai. Huruf Sin. Huruf Sod. 3 tu area situ. So sekarang letak lidah kat situ. Sekarang kita letak siap-siap. Letak lidah kat belakang tu. Sebut huruf As. Dia akan bunyi As. Ada angin lepas. As. Kalau huruf Zai, Az. Mulut tak ada muncung tak ada kena-kena dengan muncung. Az. Kita bunyi macam tu kan. Itu Az, Zai. Kalau untuk Sod, sama dia macam Sin. Cuma pangkal lidah tu kena naik. Nak jadikan dia tebal. As. Mulut tak perlu muncung. Sebab Sod bukan huruf bibir. Dalam mulut kita tu dia yang berperanan, bergerak. Mulut biasa je. As. So, si, su. Kalau su tu boleh ke depan sebab dia baris depan. So, si, su. As. Kalau kita tak naikkan pangkal lidah akan jadi as. Jadi sin lah. Sebab tu sin dengan sod banyak orang tertukar sebab dia tak naikkan pangkal lidah tu. Bila pangkal lidah tu naik, automatik huruf akan jadi tebal. Sebab itu kena tahu dah parking kat mana, siap-siap. Nak sebut huruf sin, dah tahu dah. Okey, letak kat situ. Belakang gigi bawah ni. Nak sebut huruf zain sini. Huruf sod sini. Beza dia ketebalan dia tu pangkal lidah tu main peranan. Dia naik ke, dia turun ke, istifal ke istilah kat situ lah. Tapi huruf yang 3 huruf kat sini tu mesti kena tahu. Tak boleh macam tak agak-agak sin dekat sini ke, kat sini. Tak boleh. Memang tak boleh. Dia mesti kena, sekurangnya kena hafal. Tapi sebenarnya dia bukan kena hafal pun. Dia kena buat je. Dia kena buat, automatik pun akan tahulah benda tu. Okay. So lidah dekat situ. Itu dah bawah. Sebenarnya lidah tu nak keluar pula. Keluarkan sikit je. Kat kita punya gigi kapak ni atas ni. Keluarkan sikit je. Jangan menjulur pula. Kalau menjulur pun dia tak boleh nak keluar betul-betul. Sebab dia berlaku dengan cepat. Huruf yang keluar kat situ huruf Sa, Zal, Zo. Nak sebut ni pun kena buat macam tu lah. Tak boleh. Nak sebut Sa, Zal, Zo. Lidah tak keluar. Tiba-tiba nak expect nak suruh sebut Sa, Zal, Zo. Dia nak sebut kalau nama dia pun Sa, Zal, Zo. Salah. Dah tu terang-terang salah. Dia orang boleh bayangkan dia ni sebut apa sebenarnya ni. Nak sebut huruf apa ni. So sekarang ni bila huruf Sa, letak siap-siap ni. Sa. Kalau Zal, Za. Zo. Beza dia pangkal lidah tu je lah. So sekarang huruf Zal dengan Zo, bunyi dia nak seakan. Tapi kalau nak tahu betul-betul ke tak, kalau Zo naik pangkal lidah. Au. Bunyi dia tebal. Au. Kalau Zal, L. Sebab dia tak naik, so dia bunyi nipis lah. L. So macam Sa. S. Bunyi dia sangat lembut. Tapi kita baca tu keras. Tambah-tambah kalau huruf Za di hujung kita nak matikan Al-Hafiz. Kita akan baca macam tu. Al-Hafiz. Jadi huruf Zai dah terus. Zai itu bukan huruf Zai, itu huruf Za. Dia akan bunyi Al-Hafiz. Lembut aja. Al-Hafiz. Tapi kita tengok Al-Hafiz keras sebab kita ni kan orang Melayu cakap, pelajar-pelajar tahfiz, budak tahfiz kan. Itu bahasa kita cakap harian, bahasa pasar. Bahasa pasar bukan bahasa Quran. Sebab tu Quran tu kena belajar. Kalau orang cakap, terror dia ni bahasa Arab lah. Dia kalau tak belajar tajwid, tak baca Quran, memang dia tak boleh baca. Siapa-siapa pun dalam dunia ni, walaupun dia tu orang Arab, duduk lahir di Mekah ke di Madinah pun, kalau dia tak belajar tajwid, dia tak boleh baca Quran. Sebab tu Quran ni semua siapa Allah dah bagi pada orang, Allah akan bagi pada siapa yang nak. So kalau kita sendiri orang Melayu biasa ni pun kita nak, walaupun baru hari ni lah baru nak masuk kelas, baru nak belajar lah huruf hijaiyah, baru Allah nak bagi dan perempuan sendiri pun nak pun akan dapat. Niat tu kena jaga niat. Aku nak belajar Quran ni kerana Allah. Ya Allah, aku nak belajar kerana Allah. Aku nak betulkan sebutan ni kerana Allah.
bukan kerana nanti kawan nak dengar, bukan kerana nanti nak tadarus orang akan puji. Itu semua dah salah niat, perempuan akan baca akan salah. Automatik perempuan akan dapatlah nampak benda tu salah. Cuma kalau orang yang menegur tu nanti kalau orang tu betul mahir, dia tahulah perempuan buat salah. Tapi kalau dia pun tak reti, dia ingat asal macam betul lah tu. Sebab dia pun tak reti. Sebab tu kita tu kena reti. Sebab tu sekarang ni makhraj tu tak ada alasan tak tahu. Mesti kena tahu, dan perempuan ni pun dah minggu ke berapa dah kelas. Tak mustahil sebab kita awal-awal lagi dah tunjuk pasal makhraj tu. Takkanlah hari ni tak boleh. Adakah perempuan tak baca Quran? Kalau perempuan nak belajar Quran dah tentu hari dia praktis. Walaupun perempuan dia sebiji je pun nak sebut huruf dalam buku Ar-Ruh, kakiku, ataku, apa benda lah, apa yang pendek-pendek tu, tetap kena makhraj yang betul. Dia bukan untuk Ar-Ruh baca cincang-cincang, tiba-tiba aspek Quran nak baca betul. Mana boleh. Perempuan kena belajar yang asas tu. Dah dapat betul pegang seluruh Quran, tak ada masalah lah perempuan nak belajar tajwid. Sebab tajwid dia bab lain, tajwid tu lain. Tajwid tu selepas perempuan dah betul fokus dan makhraj sebiji okey, sebab baru datangnya tajwid tu. Tajwid tu sebab dia akan berlaku pertembungan. Pertembungan huruf ni dengan ni jadi bunyi lain. Bunyi lain itulah baru tajwid. Sekarang ni huruf-huruf ni pun tak lepas. Macam mana nak baca yang dah berdengung berbagai tu? Sebab dengung tu just tambahan tambah aksesori. Makhraj tu lah sebenarnya. Okey. So sekarang ni lidah tu dah keluar tadi kat situ. So dia mesti lembut. Sa, si, su, ra, ri, zu. Dia punya akan menjadi lembut macam tu. Kalau zo, zi, zu, itu zai. Kita dengar tu, itu sebut zai. Datang terang tu bunyi huruf zai. So memang pakai lidah benda tak betul lah. So make sure lidah tu kat mana dah untuk tahap ni dah mesti dah tahu dah. Sebut sa, dah tahu okey, hujung dia dah keluar. Huruf to, belakang dia kapak. Huruf sin, bawah. Dan memang macam tu dah mengalir macam tu dah laju dia. Tak boleh macam sort tu bila dia baca Quran baru nak tengok agak. Ini sort ke sin ke dot ke dah jadi. Boleh time tu juga nak mikir-mikir. Kenapa jadi macam tu tu? Maknanya tak mahir lah. So tujuan masuk bengkel nak mahir. Training. So bila kita talaki, kita tilawah, kita tadarus, bacaan tu maintain sama macam tu. Okay. So tu jadi lidah dah keluar. So apa lagi area lidah? So itu je kan area lidah. Dot tadi tepi tu lah. Tepi semai mandu, cuma di kiri atau kanan. Kita dah beritahu tips. Dan banyak guru, dan benda ni pun terpulang pada perempuan sendiri. Sebenarnya perempuan boleh dapat yang macam mana. Cuma kalau untuk saya, ujung lidah tu kena kat gigi taring melatas. Taring kan sebelah gigi kapak itu ada gigi tepi tu lah, kita panggil gigi taring kacik kat taring tepi tu. Maksudnya lidah kita kat situ, ada kiri atau kanan. Sebab apabila kita tekan kat situ, automatik dia macam ternaik. Sebab kita ada banyak guru macam-macam cara bagi idea macam mana nak buat. Tapi perempuannya keselesaan lah. Yang penting bunyi dia dia ada bunyi yang mengalir. Suara apa bunyi mengalir tu masih ada Dia kita ada macam salah tu. Sebab dia ada sifat istitolah, memanjang. Bila kita sebut bunyi tu masih berjalan tepi tu. Kalau ada bunyi berjalan, itu baru betul huruf dot. Sebab dia ada sifat rokhawah kat situ. Sebab tu kita belajar sifat-sifat huruf sebab benda ni lah. Ada bunyi berjalan, ada suara tertahan, ada angin terlepas. Itulah maksudnya. Kalau sebiji tu dah keluar betul, betul lah makhraj tu. Okay. So tadi dah dot semua dah. Lagi apa? Huruf bibir. So bibir huruf ba, mim, waw, fa. Itu semua area bibir. So di antara empat ni yang boleh muncul hanya huruf waw saja. Au, wa, wi, wu. Au. Waw saja boleh muncul dan huruf yang berbaris depan. Huruf lain tak perlu muncul. Semua duduk dalam mulut dia akan berada situ je. Jangan sebut bau. Takkan bau, bi, mana boleh. Dia automatik kalau baris depan bu, boleh lebih ke depan. Kalau huruf fa, fi, fu. Fu je baru dia akan muncul. Dia takkan tiba fau, mana boleh. Kalau ada waw dia akan jadi muncul lah. Kalau tak ada, tak ada. So, satu perkara kena ingat, huruf yang berbaris depan, yang boleh muncul huruf waw. Dari segi huruf yang boleh muncul waw. Dan kalau baris depan, dengung tak ada muncul. Ingat dengung bukan huruf daripada bibir nak muncul, sebab dengung daripada hidung. Tu tak ada kena-mena nak dengung tu kita kena muncul bibir. Tak ada kena-mena. Itu kena ingat. Bila kita nak dengung tak ada kena-mena dan bibir kita nak kena muncul. Dia hanya keluar dari hidung sahaja. Okay. So lagi huruf yang last sekali bahagian khoisyum tadi alisan kan yang syafatain yang empat bahagian bibir tu. Betul last sekali yang kelima, makhraj yang kelima adalah al-khoisyum, bunyi dengung. Huruf tak ada keluar situ, bunyi dengung, tapi dengung tu disupply oleh nun dengan mim.
Sebab tu nanti bila perempuan masuk belajar bab tajwid, huruf nun dengan mim tu saja yang akan berdengung. Yang lain tu tak ada dengung. Okey, cuma nanti itu dah masuk bab tajwid lah. Sekarang kita cerita sifat huruf. Okey, so kita akan sambung. Saya akan share yang slide tu. Okay, perempuan dah praktis ke Hamzah dengan Alif ni? Make sure semua dah praktis Tak perlu jawab kat situ. Dia cakap dengan diri sendiri je lah. Okay. Ini adalah kita dah beritahu minggu lepas Hamzah dengan Alif, perempuan mesti make sure dah tahu dah. Mana satu Hamzah, mana satu Alif. Ini Alif, ini Hamzah. Ini Hamzah dia menumpang rumah orang. Ni macam ni kita tumpang macam rumah ya ni. Dia akan tumpang. So dia akan duduk atas. So siapa di atas tu lah bunyi dia. Itulah huruf dia lah. Macam ni huruf Hamzah. Ni Alif yang kosong ni nama dia Alif. Ini kembali balik pada Hamzah. Dia sebiji tu nama dia Hamzah. So ini untuk kita cam di antara Alif dengan Hamzah. Macam ni kita akan guna Hamzah, Alif, Hamzah. Siapa di atas, kalau Hamzah duduk atas rumah waw ke, duduk atas rumah ya ke, tetap dia tu Hamzah. Dia bukan kita pakai dia sebagai waw, kita pakai sebagai ya. Itu adalah rumah tumpang saja. So kita sebut dia sebagai Hamzah. Alif tetap kosong Alif. Sebab kita dah beritahu Alif ni dia memang dia special dia tak suka menumpang orang ni. Dia nak diri dia sendiri je. Tapi Hamzah ni suka menumpang. Okay. Ni Hamzah, Hamzah, Alif. Perempuan kena sebut dengan sebiji Alif. Nama Alif. Kalau sebelum ni sebut Alif, tolong stop, baca yang betul. Jangan nak pegang lagi benda yang salah. Dan ini adalah Hamzah, bukan Amzah. Bukan A, Ha. Ha simpul. Hamzah. So bila kita nak sebut huruf Hamzah, dia mesti keluar dari situ lah. Kita dah tahu makhraj tadi. Kita kena bagi tempat betul-betul sebiji dia. Bagi hak dia. Dia lah Hamzah. Okay. So bila perempuan baca, mesti bunyi sebiji. Hamzah, Alif, Alif. Hamzah, Hamzah, Alif. Alif, Hamzah, Alif, Hamzah. Hamzah, Hamzah, Alif, Hamzah. Alif, Hamzah, Alif, Alif. Hamzah, Alif, Alif, Hamzah. Hamzah, Alif, Hamzah, Alif. Itu sebutan dia. So lepas ni jangan duk Alif. Alif tu memang salah sebab dia tak keluar pun Alif. So bila kita eja pun dia belakang dia ada fa. Fa daripada bibir. Alif. Alif. Ada angin yang berjalan lagi. Alif. Dan Hamzah datang daripada pangkal bawah ni. Hamzah. Hamzah. Dan Amzah. Amzah tu salah. Itu jadi huruf Amzah macam ni lah. Bentuk macam ni tapi kita sebut Hamzah. Dengan A. Dengan daripada A. Daripada H. Depan tu kalau kita eja tu H. Hamzah. Okay. Pada asasnya kena clear. Sebab kalau ini pun benda kabut Hamzah lah, Alif so akan jadi problem dalam semua bacaan Quran nanti. Okay. Terus kita akan sambung je terus. Cuma rewind sikit untuk Hamzah. Ini tajuk panduan khusus. Bila kata panduan khusus, maknanya sebiji-sebiji untuk sebiji huruf tu. Maknanya kita jangan buat kesilapan-kesilapan bentuk lepas ni, jangan baca dengan cara terlepas angin ke apa benda kita selalu buat tu. So tolong stop. Ini kita beritahu dah apa teori secara realiti. Maknanya kita belajar dah macam-macam sekian. Tapi bila sebut jadi salah. Okay, ini yang Hamzah tadi tu. Kita dah sebut minggu lepas. Dia sebut Hamzah tetap ha. Ni Hamzah bunyi dia ha. Dia bilang I, U, dia dengan A. Tak mau A. A, I, U. A mana? U tu. Bunyi dia keras. Buka mulut sikit saja. Wa ubri'ul akmaha. Wa ubri'ul akmaha. Bunyi dia sikit dengan A. Jangan asabi'ahum. Dah bunyi hum. Asabi'ahum. Sangat salah. Ini memang sebutan memang salah. Dia mesti asabi'ahum. Asabi'ahum. Hum. Yang hum salah. So lepas ni saya dah beritahu daripada yang bentar lagi, saya akan tengok kefasihan. Bukan lagi pada muka surat apa. Ni baca 2 muka surat dia tak ada dah fungsi tu. Sebab apa? Nak bagi tally dengan apa kita belajar dalam bengkel. So apa yang kita dah ajar bunyi perempuan kena sebut juga. Kalau sebut A juga, sadaqallahul azim. Turun ambil perhatian Sebab saya nak kesempurnaan baca. Bukan nak baca cepat-cepat, konon-konon nak khatam bagai, tapi semua salah pun sebenarnya. Orang yang dah khatam pertama kali, tolong cari guru Quran lain untuk bacaan kali kedua. Sebab bacaan pertama tu kita banyak tengah belajar, repair sana, repair sini. So bacaan kali kedua tolong cari guru untuk semak bacaan kali kedua, dan bacaan kali kedua tu mesti dah bagus, lebih baik daripada yang pertama tu.
Okey, ni huruf ha, kita tahu level bawah tadi, so dia akan keluar dari situ. Okey, ha. Tapi apa yang berlaku? Jadi ha. Sebab apa? Salah tempat. So lepas ni jangan salah tempat. Mesti tahu dah, ha simpul level bawah. Okey. Ini kita sebut Dina, Dina. Bunyi macam-macam bunyi. Dina. Bunyi pun bunyi malas. Dia mesti alif bawah i. Kenapa dia bunyi i? Itu adalah rukun tajuk kita akan belajar nanti. Tapi bunyi hamzah bagi bawah adalah i. I tambah dengan ha, i. Dia sebenarnya huruf tu kan makhraj dia dah tahu dah bunyi dia a, i, u, ba, bi, bu semua tu ha, i, hu. So dia campur-campur bunyi je. Sebab tu kita kena kontrol sebiji-sebiji tu. Jangan kita terlepas lebih sangat angin, jangan kita terkurang sangat pula. Dia memang betul-betul ngam-ngam. Sebab Quran dia tak boleh lebih kurang. Dia memang sebiji dia macam tu. Sebab tu Quran ni kena orang yang betul-betul berdisiplin boleh baca. Sebab dia akan kontrol. Macam ni. Dina. Bunyi ha tu. Sebab apa dia keluar di situ? Kalau baca Dina, dia seolah macam keluar dekat macam bunyi hamzah sebelah dia macam ha sama kawan dengan hamzah, dia seolah bunyi kat situ ataupun pergi atas sikit jadi ha pedas tu Dina, dah dia lebih pula. Ataupun Dina. Dia pergi ke atas lagi. So memang dia dah keluar dia dekat kabut di situ. Sebab apa dia tak faham ha tu kat mana. Sekarang kita dah tahu ha mesti ada level bawah. So bila kita pada bawah Dina, dia ada bunyi tu. Sebab tu dia masuk dalam kategori rokhawah. Rokhawah ni suara tu masih berjalan, mesti ada lagi bunyi lagi. Kan ada bunyi. Kalau baca tak ada. Dia tak ada bunyi yang berjalan tu. Maksudnya kita tak lengkap lah sifat rokhawah dia. Dina, dah bunyi dia sangat lembut. Dina. Memang sangat salah. Okey. So kalau macam ni ta marbutah juga kita dah tahu bila kita berhenti dia akan bunyi macam ha. Ha tu ha simpul. So sama juga kena apply. Dia bila dah mati dia akan bunyi sama lah juga bunyi dia. Marfu'ah. Al-ghashiyah. Bunyi tu, bunyi yang benda tu yang kita nak tu. Barulah kita fasih. Ada sifat khafak tu, ada masih berjalan lagi bunyi tu. Kalau baca Al-ghashiyah, nampak seolah kita ambil barang, kita hempas ni barang tu. Melempar macam tu je. Al-ghashiyah. Mawazinu. Tengok bunyi dia. Sangat kasar. Adakah Quran macam tu? Tak, Quran tak macam tu. Kita yang baca macam tu. Kita yang salah. So salah memang mengaku je salah, tolong repair. So mesti bunyi mawazinu. Bunyi nu. Lembut aja. Ha, hi, hu. Ini benda ni kena praktis. Duduk saja tengok TV ke sambil nak buat kuih ke apa ke. Praktis. Ha, hi. Asalkan keluar dari tempat yang betul. Jangan keluar di tempat lain. Tempat lain dia akan keluar bunyi lain lah. Ha, hi, hu. I, hu. Tetap dengan o. Tak mau. Jangan tak mau. I, u. So bila tambah bunyi i, u. Ihi, uhu. Huruf bersabdu, ingat dia adalah huruf double. Huruf yang pertama kan dia ada dua huruf yang double, punya ha tu ada double. Sebab tu diganti dengan sabdu. So huruf yang pertama tu mati. Bila mati dia jadi macam ni lah. Tambah lagi satu lagi huruf ha sebelah dia yang ada baris. Lepas tu bunyi dia settle sebiji-sebiji. Baru bunyi. Kalau kita baca mana kita dah kenapa kita pergi buang satu huruf? Kalau pun salah. Dia sini So bila sabdu settlekan huruf dia yang pertama kan dia ada dua double. So huruf yang pertama tu dia mati. Huruf kedua tu baru berbaris. Kita dah baca masa awal dulu lagi. So bunyi dia tu settle satu-satu. Ihi, uhu. Bunyi. Bila orang dengar, oh dia baca sabdu. Kalau ihi, seolah macam sabdu tu dah tak ada. Macam bunyi alif atas ha atas ha. Ihi. Salah lah. Mana boleh. Kita tak boleh buang satu pun. Nak tambah pun tak boleh. Kalau macam kat sini. Contoh, ni mati tapi kita pula pada teks tu ni sukun mati. Kita pula pergi tambah. Salah juga. Tak boleh sebab Quran tu dia sebiji. Kena perfect sebiji dia. Kalau dia tu sukun, dia sukun lah. Kalau dia tu sabdu, dia tu sabdu. Itu bunyi dia. Ihi. Uhu. Sebab tu kena tekan. Sebab tekan tu sebab apa? Sebab yang pertama tu mati. Macam ni lah. Tapi nak kena tambah pula dengan yang berbaris kat sebelah dia. Ihi. Uhu. Dan jangan baca ihi. Uhu. Itulah bacaan orang malas.
Apa dia suka menderik belakang, konon-kononnya suara lunak lembut, sangat salah. Semua salah tu. Mesti aha, ihi, uhu, sebiji. Ikut dia punya tu, jangan melirik. Bila baca melirik, semua dia akan tambah, dah jadi penambahan huruf lah. Okay. Sekarang kita tengok huruf Ain. Huruf Ain ni huruf yang memang susah. Memang tak dinafikan semua benda ni susah. Kita pun bahasa, kita orang Melayu pun tak ada guna bahasa Ain pun. Orang Arab sendiri pun kalau dia cakap dia memang banyak sebut guna Ain. Orang Arab. Itu memang bahasa dia banyak guna Ain. Ain itu memang dia dah biasa. Untuk kita kena praktis. Memang benda sebab dia bukan dalam kita cakap biasa pun mana dia sebut Ain. Ain kita nama kawan kita Ain pun kita sebut biasa. Kita sebut Ain daripada tengah tu. Kalau nama kawan kita nama Ain pun kita tak sebut dia Ain beria daripada tengah tekak tu. Tapi Quran dia kena sebut. So bila huruf Ain level kita dah tahu. Tadi dua tu Hamzah tu level bawah, naik level kedua atas ni huruf Ain. So bila nak sebut Ain kena sempitkan tekak ni. Untuk sebab apa udara yang nak lalu dia al-jauf, dia nak lalu dekat huruf Ain dia akan tersepit kat situ. Tapi dia boleh celah. Dia mencelah kat situ. Dia kena sepit tapi mencelah. Dia boleh ada udara lalu. Sebab kan dia tahu al-jauf udara lalu kat situ. So bila huruf Ain kena sempit. Kalau kita tak sempit jadi macam Hamzah tu lah. I, U. Sedangkan dia I, kita kena rasa tengah. Sempit kan? Okey. Panduan khususnya kita apa kita buat? Kita elaklah janganlah buat benda kesalahan. Contoh yang pertama ni menukar huruf Arab kepada selain daripadanya. Macam contoh kita biasanya kita tahu mungkin ada bahasa negara bangsa lain ke apa, dia akan sebut ngalamin, rabbil ngalamin. Dia bukan sebut ain, dia bukan sebut dia sebut huruf nga. Kalau mungkin dalam tulisan Jawi ada huruf ain yang bentuk macam ain ada 3 titik kan, huruf nga ke apa. Dia akan punya nga, rabbil ngalamin. So siapa yang sekarang ni memang baca ngalamin salah. Dia mesti sempitkan tekak. Okey. Yang kedua huruf ain disebut seperti huruf hamzah. Itulah dia dah tertukar. Ain level 2 tapi hamzah ni level bawah. Dia dah pergi ke situ. Contoh an'amta alaihim disebut an'amta. Dengan kat sini dia bunyi sama, sedangkan dia huruf ain. Ini yang salah lah, yang atas salah. Yang yang betul-betul dekat teks tu an'amta alaihim. Ini pada teks kan surah Al-Fatihah. Tapi kita baca an'amta alaihim, an'amta, semua yang ain jadi hamzah. Sebab apa? Dah salah tempat. Dia pergi ke bawah pula. Sepatutnya kat sini level 2 ni sempit kan. Maknanya kena kontrol. Bunyi tadi kita dah ajar untuk hamzah. Yang anta alaihim. Dengan alaihim. Anta alaihim. Sangat salah. Lepas ni mesti fasih. Alaihim. Ha bawah hi. Mimati him. Alaihim. Tutup mulut betul-betul. Jangan alaihim. Nampak sangat malas. Lepas ni saya terang-terang beritahu awal-awal dah warning awal-awal. Siapa yang bertalaking saya baca malas-malas tak payah baca Terus surah Al-Qur'an Azim. Sebab kita tak nak buang masa. Sebab tu masuk bengkel training. Ustazah, suara tak ada lah. Suara tak ada? Apa suara tak ada? Semua orang suara tak ada ke? Dengar Ustazah, dengar. Okey. So bila kita sebut dia termute. So dia on balik unmute. Okey, sekarang ni bila huruf hamzah jangan tertukar dengan huruf ain, jangan tertukar dengan hamzah. Untuk sebut ain sempitkan tekak. An'amta. So ada beza dengan kat situ sebelah kan dia dua sebelah je. An'amta alaihim. So benda ni kena praktis. Sama juga iyyaka na'budu. Kalau baca kanak budu, kanak, dia dah jadi hamzah. Dia tak sempit, dia dah terbuka dah sangat. Iyyaka na'budu. Kanak budu. Dia mesti iyyaka na'budu. Benda tu kena praktis. Memang kita kena praktis sebab kita bukan orang Arab yang baca dengan huruf ain. Sebab tu kita kena praktis. Bila kita nak baca Quran, memang bila kita praktis banyak-banyak, itulah dapat pahala kat situ. Sebab kita berusaha nak dapatkan bunyi tu. Sama juga al-amta. Okey, al-a'ma. Ni ain pula. So daripada bawah nak pergi atas. Bawah pergi atas.
Al-a'ma. Al-a'ma. So a tu tak a. Lepas tu ain sempitkan. Al-a'ma. Al-a'ma. A campur ain. Al-a'ma. Ini semua kena praktis. Maksudnya so kita kena mahir lah. Hamzah ke, ain ke. So bila nampak huruf dah tahu dah. Oh ni level 2. Nampak ni hamzah, oh ni level bawah. Otak kita kena cepat macam tu. Tak boleh nak terfikir-fikir agak-agak. Okay. Nombor 3, huruf ain keluar dari kawasan halkum. Ain keluar dari halkum, bukan hidung. Okay. Bila kita sebut huruf ain, ain, okay, bila kita sebut tu dia mesti dia kan daripada halkum. So udara yang keluar, contoh kataan doa, contoh ayat tu. Doa tu baca panjang. Doa, contohlah So bila sebut doa kan bunyi yang panjang tu huruf mad So bila huruf bunyi tu kita pergi ke hidung, laluan dia dah salah. Macam contoh ni kita punya al-jawf tu. So dia, kalau kita ni al-haq, ain kat sini, so udara yang lalu tu dia akan lalu ke sini. Kalau pergi dan terus keluar mulut. Contoh contoh doa, so udara kan pergi ke air terus keluar ke mulut. Tapi kalau kita salah pergi ke hidung, dia tu yang bunyi bercakap macam sengau tu. Doa, dia pergi ke hidung. So udara tu dah pergi ke lain. So dia keluar ke hidung. Dia keluar ke hidung tu lah bunyi sengau, dan sengau tu lah salah. So apa kalau kita terpengaruh dengan biasa orang Arab kan dia akan memang selalu kalau baca mengaji tu kita bunyi macam bunyi sengau tu sebab dia keluar ikut hidung. Sebab dia memang dah ain tu bahasa harian dia memang cakap bunyi ain. So bila bunyi ain dia nak baca pun dia bunyi macam sengau macam tu. Tapi itu ada bacaan dia ada qiraat dia ke apa. Tapi kita ni Hafs An-Asim ain keluar ikut al-haq terus keluar ikut mulut. Dia tak pergi ke hidung. Kalau ke hidung tu yang keluar macam bunyi sengau dengung tu. Dia bukan dengung, bunyi sengau. So dia mesti bunyi ain, sempitkan. So rasalah. So tu tak tadi. Nak masuk dalam ain pula. So benda ni memang kena praktis sebab dia huruf yang memang susah. Sebab dia bukan bahasa kita. So bila bukan bahasa kita memang kena praktis banyak kali lah. Lepas tu sambil duduk saja ke apa, cuba sebut. Macam tadi huruf ha, keluar ain, hamzah jangan tertukar dengan ain ni. Memang kena memang mahir. Dah boleh bayang dalam fikiran ain kat mana, ha kat mana, hamzah kat mana. Okay. Itu ain. Sekarang kita pergi huruf ha. Ini semua area halkum. Area sini je. 6 huruf yang memang asyik bertukar-tukar. Okay. Huruf ha. Kita panggil sebagai habdas tu. Dia dalam kategori rohawah. Rohawah ni maksudnya bunyi tu masih berjalan lagi. Udara dah stop tapi dia masih ada bunyi. Okay. Contoh tempat keluar huruf bertukar. Contoh yang betul-betulnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, hi, ha, ada bunyi angin. Tapi kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Itu ha label bawah. Kesilapan banyak itulah. Sedangkan di surah Fatihah basmalah ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca macam tu je. Sedangkan Ar-Rahmanir-Rahim. Dan bila kita baca bismillah, basmalah tu, kenapa perempuan baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tak baca Bismillahirrahmanirrahim? Saya perhati je. Bila perempuan nak baca Quran, nak start baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillah tu bukan Quran ke? Kenapa nak kena baca apa? Kenapa double standard pula dengan ayat yang perempuan nak baca tu? Bismillah basmalah tu ayat Quran juga. Kenapa baca cincai? Kenapa baca macam tu? Atau alasan apa kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cincai je. Lepas tu baru ya. Alhamdulillah. Bawah ya nak menjaga. Bismillah tu baca cincai. Tolong stop. Jangan buat perangai macam tu lagi. Bismillah adalah ayat Quran juga. Kenapa nak baca cincai? Setiap huruf tu ada pahala dia. Kenapa perempuan ambil suka hati je? Saya tak suruh perempuan baca laju-laju kalau tak ada. Quran bukan untuk baca kalau laju. Perempuan Quran ni kena baca sebiji-sebiji. Memberi hak dia, setiap hak dia.
Awal-awal lagi belajar ilmu tajwid dah terang dah beritahu istilah tajwid tu apa. Memberi hak pada setiap huruf yang asli ataupun mendatang. Itu benda-benda itu tujuannya. Tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baca tu dia dah malas, lepas tu baca macam suka hati, tak ada respect langsung. Dengan nama Allah kan. Macam tu ke? Lepas tu bawah tu baru ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tolong stop siapa yang buat ni tolong stop. Saya dah kata mula pada selepas ni kita akan ikut kefasihan. Salah baca bismillah pun sadaqallahul azim. Okey, maknanya jangan tertukar ha pedas dengan ha simpul. Tempat berbeza. Pastikan tengok mata tu tengok. Oh ni ha pedas mesti dah tahu lah level 2. Nampak tu ha simpul pada teks tu. So mesti level 2. Otak tu sebab tu dia kata baca Quran orang yang genius. Siapa kata baca Quran ni orang kolot lah, tak ada masa depan lah apa semua tu. Siapa yang cakap macam tu memang dia nak kena bancuh bola tu. Quran ni lah orang yang genius dah boleh baca Quran ni. Sebab apa dia nak kontrol tu, mata nak tengok, mulut nak keluarkan tu, nak fikir kat mana nak keluar angin lepas tak lepas. Bayangkanlah sebiji huruf nak kontrol semua sifat tu ada. Nak senang ke? Quran bukan senang tapi kita yang buat macam senang, ambil mudah aja. Tolong lepas ni jangan siapa-siapa buat perangai macam tu. Baca bismillah sebut betul-betul. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa benda cakap tu. Okay, yang kedua, huruf ha tidak disebut dengan jelas, dihilangkan dan ditukar ke huruf lain. Macam ni lah tadi. Alhamdu, ha pedas. Tapi ada sebut al-kamdu. Tapi biasa kita orang Melayu tak lah, mungkin bangsa lain lah. Tapi menunjukkan kesilapan-kesilapan ni berlaku. Dan jangan buat, mungkin perempuan tak buat. Tapi mungkin perempuan satu hari perempuan ada anak murid ke, kawan ke, jiran ke, dia ni baca macam tu, so kena beritahu. Berlaku, perempuan boleh dengar lah. Oh dia sebut huruf ha ni, dia macam huruf kaf ni. Macam tu. Kita boleh dah belajar, kita boleh orang kata macam boleh scan lah tengok macam ni. Sebab tu kita kena belajar supaya tak berlaku penipuan. Sebab sekarang ni kita tahu manusia dia ni ajaran sesat ke apa benda ni terlampau banyak. Dan kalau kita tak belajar, sebagai orang yang belajar Quran tak nak ambil tahu benda ni, kalau orang datang dengan mubalik Kristian, dia mengaku dia konon-konon di Islam, dia bawa Quran apa benda, tapi dia banyak buat yang tipu punya. Kita pun dah dia tak reti. Tu kita macam biar, biar merebaknya ajaran sesat, bacaan salah ni semua. Dan kita tahu akhir zaman kita ni berdepan dengan banyak sangat dugaan dan Quran ini akan hilang nanti. So jangan kita ni bila Allah dah angkat balik Quran, kita sendiri dah tak reti, anak cucu kita pun baca Quran potong langgang pun tak tahu. Bapa kena fikir tu, fikir masa depan. Anak cucu kita reti tak baca macam ni. Sebab tu perempuan kena belajar ni supaya perempuan ni akan sampai pada anak cucu. Anak saudara ke siapa ke lah. Maksudnya kita nak make sure anak cucu kita ni yang dilahirkan Islam tu boleh baca Quran betul sebiji dia. Jangan ada baca ni apa-apa dia cincang. Kalau kita tak reti, ajar pula nanti kalau anak tu tanya balik pada sekolah kafar, aku tanya ni macam mana bunyi dia macam mana? Mak tak tahulah, nenek tak tahulah. Dia orang tu expect kita tahu tau. Sebab tu dia tanya kita. Tapi kita punya respon pula, tak tahulah cu, nanti pergi sekolah nanti tanyalah kat ustazah. Macam tu je kita punya respon. Tanya kat ustazah, tanya kat ni. Kenapa kita nak ambil tanggungjawab diri sendiri tu tahu? So kurangnya bila dia tahu, bila perempuan esok dah tak ada, kita dah tak ada, anak tu baca dengan betul, cucu kita baca dengan betul, kita dapat pahala. Tapi kita suka semua macam ni post-post kat orang ni. Sub sini, semua dan kita tak nak ambil tanggungjawab. Sebab itulah belajar. Sebab tu kita kelas umur dah berapa pun masuk je belajar, tak kisah. Asal kita proses belajar. Dia tak ada yang kita mati pun kita dah belajar. Tak apa, kalau salah perempuan dah usaha banyak kali bunyi ha tu tak ha ke apa, Allah tu maha tahu. Allah akan terima lah atas banyak usaha kita. Tapi kalau tak sekali sebut, lepas tu tak reti dah, tu tak tahu dia nampak sangat dah tak ada usaha. Tapi orang yang berusaha nampak beza orang usaha dengan orang tak usaha. Okay, sebab tu ambil tahu benda ni, kita belajar sebab apa? Untuk kita punya, tu dah anak cucu kita, walaupun kita mungkin tak fikirlah nak buat kelas sebagai macam ni apa semua. Tapi orang dekat kita tu, perempuan pernah check ke? Anak kita reti tak sebut sebutan betul-betul. Kalau kita sendiri kadang kita sendiri tak tahu, adakah anak kita make sure, adakah confirm dia tahu. Kalau perempuan sendiri dah masuk kelas ni pun banyak benda nak kena repair. Tu anak perempuan ni tak pernah masuk bengkel ke, memang dia tak ada masuk bengkel lah pun, mungkin dia sekolah ke apa ke. Adakah betul dia sebut tu, anak-anak perempuan yang dah kahwin ke apa semua, betul ke dia boleh sebut? So benda-benda macam ni lah, dia sekali kalau kita tak hajar dia pun, kalau dia tanya kita, mak macam ni sebutan ni macam mana, kebetulan apa bulan puasa nak tadarus, cuba kebetulan dia tak reti lah nak sebut, dia tanya kita.
Oh, macam ni bunyi dia macam ni. So kita pun pula boleh terang pula. Oh sebab ha tu datang dekat A-level sini. So bila kita boleh terang macam tu, dia akan ada minat nak belajar. Dia sendiri kata, oh mak boleh tak ajar. Sebab dia memang tak kerti. Dulu sekolah pun kat universiti pun tak sempat apa. At least kita tu ada. So dia pandang kita orang yang ada ilmu. So dia akan respect. Tapi kalau kita, mak tak tahulah, entah je tanya dekat dulu lah, tanyalah kat ustazah kat sekolah. Tanyalah dekat orang masjid tu siapa. Kita punya respon macam tu, habis. Perempuan patutnya dia respect kita sebagai mak apa semua tu. Dia akan terus, perempuan ni setengah benda tu dah. Sorry lah, tak ada. Sebab apa, dari segi Quran pun kita pun tak kerti. Lepas tu kita buat post-post ke orang je. Benda tu lah kita nak jaga. Kita punya, kata, izah kita tu. Kita walaupun tak belajar lah kat universiti, ada PhD bagai pun, tapi kurangnya kita Quran tu kita ada. Kita pun boleh terang pula tu. Oh sebenarnya macam ni. Makhraj. So dia dengar tu dia akan minat. Oh lagi dia nak belajar. So kita automatik dah jadi macam guru mengajar dia pula. Itulah benda sebab tu saya buat nota ni pun memang sangat detail ni pun. Sebab apa? Saya fikir esok bila saya tak ada, nota ni boleh bercakap dengan diri dia sendiri. Maknanya bila orang baca, orang tengok nota ni, oh, baca dengan lantunan tambahan salah. So bila orang baca, so dia tengok dia nota pun dia dah boleh bayangkan, oh sebutan macam ni sebenarnya apa salah, tak boleh buat. Maknanya nota sendiri boleh bercakap untuk diri dia. Sebab tu sebab nota detail macam ni. Tapi kena ada penerangan sebab tu bila perempuan dia dengar penerangan, perempuan lah pula boleh sampai kepada orang lain. Itu je. Jadi perempuan tu dah senang dah, nota dah ada. Dia terang saja. Cuma nak terang semua kena dengar lah dulu sebab dia kan melibatkan bunyi. Okey, itu benda yang kita kena ambil tahu lah. Benda kita jangan ambil mudah lah sekarang ni. Cubalah sebab kita masuk Ramadan lah, kita pun tak tahu sampai ke tak. Tapi inilah mesej nak sampaikan. Tujuan kita nak belajar sedetail macam ni sebab apa, nak bagi dapat idea tu nak bunyi macam mana. Okey. Tadi tadi jadi bunyi jangkaf tapi jarang berlaku. Tapi kalau berlaku, ni perempuan dah boleh tahu lah beza alka mana ada alka, alham di situ. Lepas tu fasabih. Yang fasabih, itulah sifat kita suka macam buat benda tu macam menghempas je. Fasabih buat sambil lalu, kata apa macam melepaskan batuk di tangga. Benda yang cebok tu, dah campak dekat tangga tu. Fasabih. Al-Quran tu sangat lembut dan bahasa paling tinggi. Tapi kenapa kita buat dia macam paling rendah? Fasabih. Bunyi angin. Ada lagi benda berjalan, bunyi berjalan. Fasabih. Dia tak ada fasabih. Dia tak ada terus stop sebab dia bukan huruf syidah. Dia ada sifat rokhawah. Masih berbunyi. Ketiga, dibaca dengan lantunan. Ada bunyi tambahan pula. Dia huruf qalqalah ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tapi bila huruf lain tu dibaca dengan ada melantun, itu salah. Sebab huruf lain tak boleh melantun. Yang melantun 5 tu je boleh. Itu pun kalau dia bersukun. Dia nak mati ke apa, dia akan melantun. Kalau dia tak bersukun, dia tak akan bunyi melantun. Tapi apa yang berlaku, huruf-huruf lain pun kita akan baca dengan melantun. Contoh. Ihsana. Kita sebut ihsana. Kita kena putus bunyi. Ihsana. Nahnu lahu. Tapi kita baca nahnu. Lepas tu kalau macam ni contoh ni. Asal dia kimat. Angin lepas. Kimat. Kita baca kimat. Kenapa ada bunyi macam tu? Sebab kita dah lama sangat. Sebab dia akan kena dan terus angin tu akan terus lepas. Ihsana. Tapi kalau ihsana, sebab apa? Kita baca melirit. Bila baca melirit, kita macam nak ambil macam slow motion. Ihsana. Nahnu lahu. Kimat. Kita baca malas. Itu seorang malas. Bila baca malas, keluarlah segala huruf-huruf tambahan ni. Itu pun bukan huruf sebenarnya. Jadi macam tak tahu apa huruf ni, memang tak wujud dalam Quran, tak ada macam tu. So memang letak merah, salah. Siapa baca lebih-lebih tu terus tunjuk kat muka, salah. Betulkan balik. So dia akan bunyi ihsanan nahnu lahu kimat. Bunyi sebiji-sebiji. Contoh dia ni, sebab tu huruf ha-hi-hu ni bukan duduk saja. Buku Aruh tu tengok, praktis. Ha-hi-hu. Dah tahu dah ha level 2. So angin level situ je, takat tu je. Jangan pergi ke bawah. Di bawah tu yang bertukar dia ha tu. Ataupun jadi huruf hamzah. Kita kena sekat area situ je. Dia tengah je. Ha-hi-hu. Aha. Ihi. Uhu. Tetap maintain. Jangan ih.
Tu kan dia dah lari. Automatik kalau depan ni salah, dia akan ikut udara tu. Macam kita isu dia, makhraj dia adalah udara yang jalan tu. So bila dia nipis, dia akan punya nipis lah. Dan mulut jangan terlampau lepas sangat besar. Sebab apa, nanti angin tu terlampau keluar, kita susah nak kontrol. Kita kena bagi ngam-ngam je. So bila huruf yang bersabdu kena tekan sebab dia huruf double. Satu yang memang mati macam ni, so kawan sebelah dia ada baris. So kena jaga tu semua. So ha ni ada sifat rokhawah, maknanya udara masih bunyi tu masih mengalir. Alhamdu. Kita macam alhamdu. Itu macam ha tu dah sangkut. Dia masih ada bunyi tu berjalan. Itu nama dia rokhawah. Sebab tu bila kita tengok teks saja tanpa penerangan, kita pun bayangkan macam mana rokhawah ni apa benda. Kita mungkin boleh tahulah bukan syidah apa semua tu, tapi bunyi tu. Bila kita kata rokhawah adalah udara yang masih, bunyi yang masih berjalan lagi, masih ada. Walaupun kita dah stop, dia ada. Macam ihsanan, dia dah mati tapi bunyi tu masih bergerak ni. Ihsanan. Kalau macam itu dah kita dah potong terus. Sebab apa? Tak boleh potong sebab apa? Dia ada sifat rokhawah. Okey. Itu pada ha. Okey, huruf ghain. Ghain ni kita dah bayangkan. Kalau ghain automatik level atas. Terus pergi ke atas ke area nak tekak area situ. So bila huruf ghain, dia pun set dah halat ada rokhawah. Bila nampak rokhawah, mesti bayangkan bunyi tu masih berjalan lagi. Dia masih ada. Dia tak stop terus. Macam contoh, ditukar kepada huruf jim. Ini punya kesilapan, kita jangan buat. Jangan elak belum tu. Ghairil maghdu, kita boleh gairil. Huruf ghain tu, soalan macam huruf G. Gairil maghdu. Soalan macam huruf G. Sebab dia bukan tak ada kena huruf G. Tapi bila kita belajar kan, macam kita dapat idea GH tu, untuk dapatkan sebab kita dah biasa ABC. So nak dapatkan macam nak bagi bunyi tu, nak bagi orang faham, kita cakap soalan macam GH. Tapi bukanlah benda tu GH betul-betul, tapi idea nak dapatkan bunyi. So dia akan bunyi ghairil maghdubi kan bunyi masih ada suara berjalan. Kita boleh baca ghairil maghdu terus putus. Bila putus maghdu ataupun macam ni, putus maghdu, salah lah sebab dia sifat rokhawah. Dia ada masih bunyi berjalan ghairil maghdu. Sebab tu kita tak boleh baca Quran laju. Kena baca secara satu-satu lah. Baru keluar sebiji maghdu, baru kita fasih. Maghdu, salah. Kedua, huruf ghain tidak disebut dengan jelas, dihilangkan, ditukar ke huruf lain. Sebabkan huruf ghain ni yaghsha, so akan jadi yaghsha. Sebab apa? Ghain dengan kan situ area sebelah sama je, sama level, cuma kawan sebelah je. So sifat dia lain, tempat keluar sama. Itu yang kena berhati tu. Jangan huruf ghain jadi huruf kha. Yaghsha jadi yaghsha. Dia keluar punya tu. So memang salah. Kita kalau orang dengar tu dah betul lah huruf kha. Tapi kalau pada perempuan yang belajar lah tahu dia beza. Kalau yang tak belajar dia ingat sama je. So memang salah. Lepas tu ketiga, dibaca dengan lantunan, bunyi tambahan. Saya tahu perempuan akan dalam fikiran bacaan ni selama tawallud lah, tatnin lah, kan ada perkataan tu. Saya memang takkan letak dalam teks sebab apa, dalam kitab tak ada. Itu adalah penggunaan orang yang mengajar, dia ada perkataan biasa nak bagi faham saja. Oleh kerana dia bukan ada dalam teks, dalam kitab-kitab tajwid, so saya takkan letak. Tapi saya akan beritahu, dia baca dengan lantunan bunyi tambahan, itu saja. Maksudnya tak boleh baca dengan ada melantun-lantun, itu salah, terang merah. Contoh, maghfirah, macam tadi lah ada bunyi tambahan tu. Mughraquna, fa'ablighu yaghsha ghairil maghdu. Itu. Ini semua salah. Ada bunyi tambah-tambah tu, nak kata dia qalqalah, dia bukan qalqalah. Kalau orang kata kenapa baca dia macam kok mana ada qalqalah 5 huruf saja. Lepas tu kata kalau perempuan belajar pun tahulah 5 huruf je boleh jadi qalqalah. Tapi kalau orang cakap dia bagi alasan saya baca tu sebab qalqalah, mana ada qalqalah 5 je. Orang tak masuk dalam qalqalah. Tu memang awak baca salah. Cakap terang salah. So kena repair. Maghdu. Tapi dia akan bunyi. Ada aliran udara masih jalan. Tak boleh baca maghdu. Tak boleh baca maghfirah. Mughraquna. Fa'ablighu. Yaghsha. Ghairi maghdu. Salah. Terlebih pun salah. Terkurang pun salah. Dia kena sebiji dia.
maghfirah, muraquna, fa'ablighu, yaghsha, ghairil maghdu. Itu bunyi dia. Sebab apa? Sifat dia rokhawah. Masih berjalan bunyi tu. Bunyi masih berjalan. Itulah sifat rokhawah. Rokhawah maksudnya bunyi masih bergerak. Dia dah berhenti lah. Tapi dia tak dapat nak grip. Udara yang lalu tu masih jalan celah dia juga. Maghfirah. Kalau maghfirah salah. Maknanya kita dah terus potong sebab dia bukan syidah. Kalau baca maghfirah, itu pun dia bukan qalqalah dan tak tahu bunyi mana datang. Itu memang kita punya sifat lah baca suka melewet. Sebab tu keluar macam tu. Sebab tu Quran ni memang orang yang memang betul detail. Tengok sebiji. Itu baru fasih. Okay. Itu ghain. So benda kena praktis lah. Ghain. Dan mulut tak perlu beria. Dia tak keluar dari bibir. Ghain semua area halkum. Cuma baris depan sajalah kena muncul. Ghain. Kalau tu dalam dia mulut mana dia? Tak ada. Ghain. Depan baru. Boleh rasa. Dia level sini. Jangan pergi bawah. Nanti jadi ain dah jadi hal tak mau. Sini dah area nak keluar dekat area tekak ni. Kena tekan sebab ada huruf double. Okay. So last sekali saya sempat hari ni last sampai kira halkum huruf kha sebab ni dah 9 suku 920. Okay, kita akan habis yang huruf kat halkum. Sebenarnya bila kita dah settle huruf halkum, orang yang tak lelaki, tadarus, tilawah, make sure huruf-huruf ni mesti kena repair kalau memang sebelum ni perempuan tak baca macam ni lah. Kalau perempuan dah baca, memang betul dah, so maintain. Jangan tukar-tukar lagi lah, baca macam tu. Tapi kalau sebelumnya rupanya lah salah ke bunyi, so kena repair. Terus repair, praktis banyak kali. Okay, ni last sekali huruf kha yang area halkum ni pun ada sifat rokhawah. Disebut dengan terlalu berlebihan dari kuasa anak tekak. Contoh sakhara lana. Overnya sakhara lana. Keras. Sedangkan dia tak macam tu. Ada orang baca terlampau nak menekan sangat sabdu lah dengan kha lagi, dia akan menjawab sakhara lana. Salah. Dia biasa je sakhara lana. Bunyi kha tak yang kha lah. Tapi jangan terlampau tekan ke dalam sakhara lana. Tu over sangat, tak boleh. Sebab dia tak, bila kita Quran dia bukan menyiksakan kita tau. Bukan jadi kita stres. Kita mesti tenang dengan dia tu. Tapi kita baca tu beria nak menjaga. Sebab kalau kita terlampau menjaga pun salah, tak jaga langsung pun salah. Dia memang betul-betul ngam. Sebiji je. Dia memang kena tepat. Sebab tu kita kena orang yang betul-betul pemikiran dia, otak dia semua sing semua sekali. Yang kedua, huruf kha tidak disebut dengan jelas, hilang tukar huruf lain. Macam ni, sakhara lana, dia akan macam sakhara lana. Qa, dia huruf qaf. Sebab apa bunyi huruf qaf dah rapat sangat. Kha dengan qaf kan pangkal lidah area situ. So dia dah terinjak kat situ. So berlaku kesalahan kat situ. So siapa selama hari huruf kha tu bunyi qa, tolong repair. Tak boleh rasa lebih kurang. No, Quran tak boleh lebih kurang. Kita beritahu awal tadi adalah talaki musyafahah. Dia bukan kias, dia bukan ijtihad. So mana tak gerti sebut kha, ambil air macam kita buat kumur listerin ke apa tu. Praktis kalau tak gerti sebut kha tu nak keluar, praktis. Sebab apa saya ada student yang talaki saya, dulu dia tak boleh sebut kha. Sekarang dia dah pandai dah, dia okey dah sebut kha dia. Sebab apa dia praktis lah, sebab nampak usaha dia nak sangat tu, dia dapat. Orang usaha dia akan dapat. Yang ketiga, memadai dengan hanya membuka mulut, tidak perlu membulatkan bibir. Huruf kha ni tak perlu mukhlisuna akhrajaka yakhsha. Itu apa tu? Macam over sangat. Sebab dia berlaku di dalam saja. Mukhlisuna akhrajaka yakhsha khaifina tak ada dia tak ada kena-mengena dengan area bibir yang nak kena bulat. Mukhlisuna akhrajaka. Muka pun buruk buat macam tu. Kalau orang tengok, Allah teruknya. Apa macam tu? Memang kita tengok orang apa over sangat ni. Tak ada, dia huruf halkum saja. Cuma baris depan dan kita kena buka, jangan besar sangat. Biasa kita beritahu buka buka saja. Buka. Jangan nganga. Macam tu. Mukhlisuna kalau sebut kha tu dia tak boleh muncul sebab bukan huruf ni. Yang dia muncul tu huruf mim dia nak ke depan. So dan sebab lepas huruf masuk ke dalam balik. Mukhlisuna itu muncul lah sebab dia di depan. Tapi nak sebut kha masuk dalam balik. Sebab tu setiap huruf dah keluar masuk lah. Sebab tu kita kalau kita perasan
kita nak sebut ayat Quran ni, mulut kita ni keluar masuk. Tapi selama ni kita dia tak aware lah benda tu, kita macam baca. Sedangkan mu ke depan, kha masuk dalam balik, lam ke depan balik, sod bawah ni, waw ke depan, tu nun macam tu. Kejap keluar, kejap masuk macam tu. Kejap muncul, kejap atas, kejap bawah. Itulah dia. Kena mahir itulah. Sebab tu bila kita dah reti barulah lidah tu akan cekap kejap sini, kejap atas. Tapi sebab kita tak aware benda tu, kita rasa macam baca lah. Sedangkan itulah. Dah ke depan, nak ke bawah. Muhlisuna akhrajaka yakhsha khaifina. Kha dah kat sini. Ada alif untuk daripada al-jauh ni ada panjang. Kha i bawah. Fi bibir. Ya dah ke tengah tapi ya ni untuk baca panjang. Maknanya daripada al-jauh angin keluar. Na ujung. Khaifina. Tapi sebabkan semua ni tidak ni huruf ni. Kha maksudnya kha jangan bulat. Tak perlu bulat. Biasa je dekat bawah ni. Khaifina khahihu. So mulut kita buka je. Jangan khaifina. Sangat teruk dan muka pun memang tak lawa langsung macam tu. So itulah kaedah dia. Kita hanya cover 6 huruf al-haq saja. Ini pun perempuan kena praktis. Sebab apa sepanjang Ramadan memang perempuan tak ada tugasan menulis memang tak ada. Sebab Ramadan praktis. Baca. Perempuan tadarus, lelaki, tilawah, semua tu huruf-huruf ni mesti kena repair. Inilah perempuan tugasan sebut huruf ijaiyah ni. Khahihu supaya bila perempuan baca progres nampak perubahan. Oh, dah boleh repair, dah boleh. Maknanya perempuan ambil tahu benda tu dah dimaklumkan dan ilmu saya dah bagi ni, saya dah bagi sampai huruf kha. So perempuan kena praktis, kena lafazkan benda macam tu lah. Janganlah pergi bunyi ukut lain pula. Sebab apa saya dah beritahu sekali lagi, siapa yang bertalaki dengan saya dah beritahu dah format baru. Salah sebut tak fasih, saya akan terus stop. Sadaqallahul azim. Bila saya sebut sadaqallahul azim pun saya tak baca sadaqallahul azim. Saya tak baca pun laju macam tu. Mesti sebiji-sebiji. Semua juga ingat bismillah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali buat dah selepas ni. Sebab kita dah masuk Ramadan, kita dah kira macam musim barulah. Allah bagi kita nyawa nak masuk dalam Ramadan, baca seelok-eloknya. Dan continue sampailah akhir hayat kita, itulah bacaan dia. Jangan duk tukar-tukar lagi dah. Maksudnya perempuan dah semak hari ni, oh selama ni okey betul, maintain macam tu. Yang rasa oh pun salah lah macam ni, tolong repair dan terus start dari sekarang tu repair. Jangan duk tangguh-tangguh lagi, nantilah apa benda. Sebab apa saya tahu yang bertalaki dengan saya memang saya akan strict lagi kali ni. Sebab apa saya ilmu dah sampai, saya dah bagi. Sebab sebelum ni saya tak bagi penuh. Tapi kali ni sebabkan dah ada fungsi Zoom ni memang seolah macam saya cakap perempuan one to one, saya cakap habis terus. Sebab hari ni sampai huruf kha. Dan kita ada lagi 3 kelas sebelum cuti hari raya. Dan kelas kita macam ni, kita akan settlekan kita ni apa bab ni lah, bab ni. Bab ni pun berkali-kali lagi ni, bukan sekali dua. Ini pun baru kali kedua tapi baru beberapa huruf je. Itu menunjukkan bukan senang nak sebut makhraj huruf. So apa yang perempuan buat, jangan ambil mudah, praktis. Kalau biasa tak reti kha ke, buatlah cara macam mana asalkan dapat bunyi. Kita tak ada tolak ansur. Guru-guru Quran, ulama-ulama pun dia tak ada tolak ansur. Kalau tak boleh kha, tak apalah buat ha je lah. Kalau tak boleh kha, buat ka je. Tak ada. Kha tetap kha, qaf tetap qaf. Tak ada tolak ansur. Dah beritahu tadi, dia adalah talaki musyafahah, mulut ke mulut. Bukan kias, bukan ijtihad, kita boleh tolak ansur. Tak ada. Tak boleh praktis sampai boleh. Sampai yang kita mampu. Tapi kita memang dah usaha, insya-Allah Allah akan bagi. Sebab apa, kita ada student memang dia tak boleh sebelum ni. Yang kita bayangkan memang putus harapan lah rasanya. Tapi dia usaha, dia dapat. Okey je dia baca. Sedangkan dia sebelum ni tak pernah ngaji pun. Dia baru sekarang ni umur nak ngaji. Tapi macam mana dia boleh dapat? Sebab dia nak satu. Dan dia berdoa, dia nak. Dan dia usaha, memang dia dapat. Alhamdulillah, dan saya pun memang lega dia boleh dapat. Itu maksudnya fungsi dia. Okey. Dan nanti insya-Allah kita akan continue lagi di next week. Sebab tu perempuan kena dengar. Benda ni adalah mendengar. Jangan dah tak dengar, lepas tu tiba nak harapkan nota. Nota memang saya takkan bagi sekarang. Dah settle sampai huruf ya, waw ke apa tu, baru saya akan bagi. Sebab dia ada 36 slide, ni baru slide ke-9. Mungkin kita akan settle sebelum raya lah kot. Okay. Dan sebelum kita habis, ada info sikit tentang daripada Muslimat Jabanur. Pertamanya tentang infak Ramadan tu, alhamdulillah perempuan pun dah tengok dan mesej yang Kak Yang bagi dalam tu, yang kutipan kita pun alhamdulillah sangat memberansangkan. Itu maknanya rezeki lah tu, perempuan nak bagi pada orang lain, niat nak bagi pada orang lain, Allah lorongkan dan benda tu dah terkumpul banyak tu lah. Maknanya bolehlah pihak Muslimat Surah Jabanur, maknanya dia diwakili oleh Kak Yang, so kita Muslimat,
yang mana bengkel ni kan Kak Yam tu kan sebagai unit kewangan. So dia kata dia boleh, maknanya setiap hari tu dia boleh siapkan 100 pack makanan tu lah. Okay, semaknanya nanti kalau perempuan tahu, mungkin ada kawasan rumah perempuan tu ada, kita tahu lah jiran kita memang tak mampu ke apa, just beritahu je. Jangan beritahu soalan macam dia tu macam tak mampu ke apa. Maksudnya dia beritahu kami daripada bengkel ni kita ada buat program iftar Ramadan. Nanti bila time-time ni pergilah ambil. Kita ada bagi macam pack makanan. Sebab semua masjid-masjid pun memang semua packing. Dia tak ada bagi buka puasa kat masjid ni, tak ada. Semua dia packing. Tapi soalnya kerana kita, dia beritahu lah kalau kita tahu lah jiran kita memang susah ke apa. Sebab takkan dia nak cakap sama hari ni dia makan nasi dengan telur dengan kicap je. Takkan dia nak cakap kita. Tapi kita boleh agak lah dia susah ke apa ke. Just beritahu program kita ada buat program iftar Ramadan. So kalau macam puan rasa nak buka puasa, nak ambil juara, boleh ambil dekat sini. Kat tempat yang tadi lah, kan cakap tu kat Sudut Enas, kat Petronas, dekat mana-mana tempat pot-pot tu, boleh ambil kat situ. Contohnya macam tu lah, dia maklum. So dia pun tak terasa lah macam aku ni, tuan-tuan aku ni susah, orang semua ambil pack makanan. Kita orang pun kan ada dia punya aib dia, kita tak nak macam tu, tapi just open. Dia beritahu kita program kita orang ni ada ni buat iftar Ramadan. Memang kita ada bagi pack makanan. So kalau rasa macam nak rasa juadah buka puasa, dia akan tukar lauk macam-macam, bolehlah ambil kat sini. Macam tu lah. Jadi kita tak nak orang terasa. Sebab kita tahu ramai je orang susah. Tapi takkan dia nak cakap kan. Okey, itu pasal kita punya iftar. Memang alhamdulillah lah. Apa sedih Ustazah? Alhamdulillah sebab apa dapat semangat tu, alhamdulillah, memang syukur. Sebab perempuan punya infak tu nanti insya-Allah akan diedar walaupun perempuan duduk kat Sabah ke Sarawak ke, itu tak kisah. Yang penting sampai pada orang yang kita nak sampaikan. Lepas tu tentang tadarus, Kak yang beritahu siapa nak masuk tadarus masih ada banyak kekosongan lagi sebab tahun ni pihak surau bagi kelonggaran dah boleh, kalau nak pergi ke surau tu boleh lah untuk pergi bertadarus secara fizikal. So masih banyak kekosongan, so boleh kontak dengan Kak Yam lah untuk masuk nama. Mana biasa kan yang tahun-tahun lepas biasa pergi bertadarus tu, maknanya tahun ni dia orang dah boleh buka lah. Penyertaan tu dah boleh buka, macam boleh back to normal, tapi kena ikut SOP lah macam mana yang JAIZ mana tetapkan. So siapa yang biasa masuk tu, so tahun ni kalau nak continue masuklah, beritahu pada Kak Yam. Sebab sekarang ni tak ramai lagi. So siapa lagi berminat tu masuk. Dan ingat, bila perempuan tadarus, lelaki tilawah apa-apa kena mengenai dengan Al-Quran, sebut dengan betul apa yang perempuan dah belajar. Okay, jangan kelang kabut sangat perempuan nak khatam dan berbagai, perempuan langgar habis semua. Itu bukan orang yang jaga adab Al-Quran. Okay, so itu je lah yang makluman daripada pihak surau, surau Jabano SJN. Sebab dia Kak yang adalah ketua masyarakat yang mewakili SJN tu. So dia juga yang akan mengurus pasal makanan semua tu. Dan sebelum saya habiskan ni, saya ucapkan selamat berpuasa. Okay, mohon maaf terkasar bahasa ke apa, tapi tetap sebab saya cakap untuk Al-Quran. Kalau saya kalau pun rasa saya kasar ke tinggi suara, saya minta maaf. Sebab saya cakap untuk Al-Quran. Saya tak boleh tengok orang buat Quran tu macam cincai. Walaupun saya bukan Qori'ah antarabangsa, saya bukan nak bertadarus terlibat, tak ada. Saya bukan terlibat benda-benda macam tu. Tapi saya nak Al-Quran tu dibaca dengan betul. Walaupun bukan baca sikit pun, jagalah hak dia. Terima kasih, jazakallah. Okay. Untuk itu insya-Allah minggu depan kita akan continue bab yang sama. Dan perempuan mesti kena follow. Kalau perempuan tak sempat, mungkin ada urusan lain ke apa, tengok nanti video tu. Tengok rakaman tu. Belajar dari situ macam mana bunyi-bunyi. Cuba praktis. Sebab huruf hijaiyah dia kena praktis. Dia tak boleh sekadar dengar, kena melangut-melangut, dia tak boleh. Dia memang kena sebut. Lama-lama esok perempuan akan mahir. Okey. Dan sebelum kita akhir, ni kita tamatkan dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin.
Selamat berpuasa. InsyaAllah panjang umur kita semua akan berada dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jagalah Al-Quran tu dulu. Berpuasa. Okey. Tak puasa Ustazah. Puasa Ustazah. Jangan cakap dengan Kak Yang tau.